A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafi'i bin Zambri daripada kelas DSI 2A. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan apa yang saya faham setelah saya tengok video sedikit sebanyak. Okey, mahar menurut Islam. Okey. Definisi mahar. Nama lain bagi mahar ialah syida, nihlah dan faridah. Maksud mahar ialah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri disebabkan berlakunya akad nikah. Okey. Sebab dinamakan mahar ialah sebagai lambang kebenaran keinginannya untuk berkahwin. Okey. Dalil. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa sadaqatinna nihlah. Maksudnya, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Jadi mas kahwin ni wajib Okey. Okey, seterusnya dari segi ulama pula. Ulama ni dia dah berkumpul, dia berbincangkan apa itu mas kahwin. Semua ulama bersepakat bahawa mas kahwin adalah wajib dan tidak ada seorang pun yang mengingkari pendapat ini. So semua ulama ni dia berkumpul, dia kata mas kahwin ni wajib. Seorang ulama pun tak ada yang mengingkarinya. Okey. Okey, seterusnya hikmah disyariatkan mahar. Untuk menyatakan kebenaran keinginan suami untuk hidup sebagai suami isteri secara mulia dan terhormat. Jadi bila ada mas kahwin ni, dia punya hidup dia dalam keadaan mulia dan terhormat lah. So semua orang tahu apa semua dah. Okey. Membolehkan perempuan menyediakan keperluannya seperti pakaian dan pelbagai keperluan lain-lain untuk memasuki kehidupan baru. Jadi mahar ni untuk perempuan, untuk dia beli pakaian ke apa ke kan, dia nak mulakan hidup baru. Macam itulah saya faham. Okey. Menyebutkan mas kahwin ketika akad. Sunat disebutkan kadar mas kahwin ketika akad. Jadi dia macam kita salam untuk kadi tu kan. Sunat lah disebutkan mas kahwin tu. Seterusnya dia akan mendapat mengelakkan perselisihan di antara suami dan isteri. Jadi bila kita disebut tu, dapatlah dielakkan antara perselisihan antara suami dan isteri kan. Contoh kalau kita tak sebut, so isteri tak tahu dan orang awam pun tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Berapa kadar mas kahwin dia, apa semua. Okey, teruskan. Syarat mahar. Hendaklah mahar itu terdiri daripada sesuatu yang suci dan bukan sesuatu yang haram. Bermaksud dia bagi mahar tu benda yang halal lah, benda yang laki tu kerja ke, duit yang halal lah, bukan duit yang haram kan. Sekarang ni orang pakai duitnya, kita ikut duit lah. Lepas tu seterusnya, hendaklah mahar itu dalam milik atau kuasa suami. Bukan hak isteri ke apa ke. Macam itulah dia nak bagi tahu. Okey, seterusnya. Kadar mas kahwin. Tiada had meminta dan maksima mas kahwin. Nak bagi mas kahwin ni tak ada had. Contohnya isteri dia ikhlas dengan RM2, RM2 lah. Kalau 200 dan seterusnya lah macam tu. Lepas tu dia bagi tahu lagi kat sini, mas kahwin adalah pemberian yang wajib diberikan oleh lelaki kepada perempuan yang bakal menjadi isterinya. Jadi nampak, dia bagi tahu lagi mas kahwin ni wajib. Okey. Okey, seterusnya jenis mahar. Jenis mahar ni terbagi kepada dua. Mahar misi dengan mahar musammah. Mahar misi tu apa? Mahar yang ditentukan kadarnya mengikut mahar saudara-saudara terdekat pihak isteri. Itu dia mahar misil. Manakala mahar musammah pula, mahar yang ditentukan keadaan dan dipersetujui bersama oleh kedua-dua belah pihak. Ni mana yang lebih baik kita boleh ambil lah. Sama ada mengikut sebelah pihak saja ataupun mengikut dua-dua pihak. Dua-dua tu baik, insyaAllah. Okey, seterusnya. Dalil mahar misil. Apa yang saya cari, apa dia kata kat sini.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya tentang seorang lelaki yang mengahwini seorang perempuan tetapi tidak membayar mas kahwin kepada isterinya dan tidak menyetubuhinya sehingga mati. Beliau menjawab, perempuan itu mendapat mahar misil saudara-saudara perempuannya, tidak kurang dan tidak lebih. Dia juga mesti beredah dan berhak mendapat harta pusaka. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya cara pemberian mahar. Ialah tunai. Tunai itu apa? Muajjal. Lepas tu bertangguh. Bertangguh juga muajjal. Seterusnya separuh tunai dan separuh bertangguh. Okey. Dan seterusnya kita tengok mut'ah. Mut'ah berasal daripada kalimah al-mata. Maksudnya perkara yang menyukakan hati dan boleh dimanfaatkan. Maksud mut'ah di sini ialah harta yang wajib suami serahkan kepada isteri yang telah berpisah dengannya, sama ada dengan sebab talak, cerai atau perpisahan. Okey. Atau perpisahan tu macam mana? Contohnya meninggal dan sebagainya lah. Okey, orang yang berhak mendapat mut'ah apabila diceraikan sebab berlaku persetubuhan. Isteri diceraikan sebelum disetubuhi dan mas kahwin pula tidak disebutkan semasa akad nikah. Yang ketiga, jika isteri dihukumkan supaya berpisah dengan suaminya. Itu dia. Okey. InsyaAllah kurang lebih tu yang kurang datang daripada saya, yang lebih tu datang daripada Allah, tapi hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah SWT. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.